Saya Nurhanisah binti Muhammad Arif atau lebih dikenali sebagai Cik Hani. Okey, untuk pengetahuan anda, pihak Mastermed sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik untuk anda semua. Walaupun kita tak mampu untuk berhadapan, tetapi kita masih lagi, kita beruntung kerana kita berada pada zaman teknologi di mana kita masih lagi boleh meneruskan sesi pengajian kita walaupun berada di rumah. Okey, saya harap anda semua menjaga kesihatan anda sebaik mungkin. Okey, jadi saya harap anda telah bersedia dengan modul tingkatan 4, modul MASH, subjek biologi. Okey, jadi sebelum tu saya akan memberikan penerangan sedikit tentang kita punya kaedah untuk pengajian pada hari ini. Jadi saya akan memberikan penerangan selama 15 minit dan diikuti dengan sesi menjawab latihan yang telah disediakan oleh pihak Mastermed, dan pada 10 minit terakhir kami akan bukakan sesi soal jawab di mana sesi ini akan berakhir setelah 10 minit. Jadi selepas 10 minit kami akan berusaha sedaya upaya untuk memberikan jawapan kepada anda. Okey. Dan jangan lupa untuk like page ni jika anda suka. Okey, terlebih dahulu saya akan memberikan sedikit, kita akan ulang kaji balik tentang tentang larutan yang wujud. Okey, terdapat 3 jenis larutan yang wujud, iaitu pertama sekali larutan hipotonik, kedua isotonik, dan akhir sekali hypertonik. Okey, pertama sekali kita nak tengok kesan yang akan berlaku terhadap sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, untuk sel haiwan, macam yang kita dapat tengok dalam modul yang disediakan. Okey, pertama sekali kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan hipotonik. Jadi kalau kita baca dekat situ, hipotonik adalah larutan yang mengandungi kepekatan zat terlarut yang lebih rendah daripada larutan bandingan atau pembandara intrasel. Maksudnya larutan yang kita sediakan tu lebih kurang zat terlarut ini, maksudnya lebih cair berbanding dengan larutan yang ada di dalam sel itu sendiri. Jadi, okey, apa yang akan berlaku? Ini adalah sel darah haiwan. Jadi sel darah haiwan ni macam yang kita telah belajar berbentuk dicekung. Jadi kita tahu sel haiwan ni memang tak ada dinding sel. Bila tak ada dinding sel, maksudnya dia tidak mendapat sokongan daripada dinding sel untuk mengelakkannya daripada pecah. Jadi apa yang akan berlaku? Bila air masuk yang berlebihan, ibarat kalau kita tiup belon, bila kita tiup belon, kita tahu kan belon ni adalah satu membran. Jadi apa yang berlaku bila belon tu ditiup tanpa henti, apa yang akan berlaku adalah sel itu akan pecah. Jadi situasi ini dikenali sebagai hemolisis. Okey, inilah yang akan berlaku jika larutan sel haiwan dimasukkan ke dalam larutan hipotonik. Sebab tu kalau kita perhatikan, kalau kita demam, kita mengalami masalah kesihatan, bila kita bawa ke hospital, pihak hospital akan memasukkan air garam. Kenapa kita tidak masukkan air suling, sedangkan kita kata air suling ni adalah satu larutan yang lagi tulen, lagi pure. Tapi disebabkan situasi ini, jika kita masukkan air suling ke dalam badan, maka apa yang berlaku pada sel darah merah kita adalah sel darah merah akan pecah dan boleh menyebabkan kematian. Jadi berbeza kalau kita masukkan isotonik inilah yang kita, larutan garam yang kita masukkan dalam badan kita bila kita tak sihat. Kenapa? Sebab larutan isotonik ini adalah larutan yang mengandungi kepekatan zat terlarut yang sama dengan larutan bandingan ataupun benda intrasel. Maksudnya dekat dalam dengan air yang kita bekalkan ni adalah sama kepekatan dia. Jadi apa yang akan berlaku? Air keluar dan masuk pada kadar yang sama. Jadi molekul air bergerak pada keluar dan ke dalam sel dengan kadar yang sama. Jadi sel kita dapat mengekalkan bentuk yang normal. Okey, berbeza pula apabila kita masukkan dalam larutan hypertonik. Okey, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku adalah disebab hypertonik, kita baca definisi dia, mengandungi kepekatan zat terlarut yang lebih tinggi daripada larutan bandingan atau bendali intrasel. Maksudnya apa? Air bergerak keluar daripada sel. Jadi apa yang anda akan dapat lihat adalah sel ini akan mengecut. Ya, dan kes ini kita kenali sebagai klinasi. Okay, air akan keluar dan sel akan mengecut. Okey, berbeza apabila sesuatu sel tumbuhan. Kita tahu sel tumbuhan ni memiliki dinding sel.
Jadi dinding sel ni akan menghalang sel ini daripada pecah. Okey, cuba kita lihat. Sekarang ni, apa yang akan berlaku pada sel ni? Kita tahu bila larutan kita masukkan dalam larutan hipotonik, air akan bergerak ke dalam sel. Jadi di sini, walaupun air bergerak ke dalam sel dan vakuum di sini yang menyebabkan berlakunya kesegahan dinding sel bendalai sitoplasma ni tertolak keluar adalah vakuum. Kenapa? Kerana air ni akan diserap ke dalam vakuum. Jadi apabila air ni masuk ke dalam sel dan masuk ke dalam vakuum akan mengembang dan membran plasma akan ditolak ke arah dinding sel. Jadi apa yang berlaku, membran plasma ni tertolak ke dinding sel dan akhir sekali menjadi segah akibat tekanan segah. Jadi dinding sel yang kuat dan tegar menghalang sel daripada pecahnya. Ni struktur dinding sel macam yang kita dah belajar sebelum ni adalah satu struktur yang sangat tegar. Jadi dia akan mengelakkan sel ni daripada pecah. Okey, kesegahan sel adalah penting untuk pertama sekali kita nak bagikan sokongan dan mengekalkan bentuk sel dan menyebabkan sel pengawal iaitu stoma mengembang dan terbuka untuk proses fotosintesis. Jadi sekarang ni kita tahu fotosintesis ni berlaku melalui stoma. Jadi kat sini apabila air diserap masuk ke dalam sel stoma akan terbuka. Jadi bila sel itu terbuka, maka proses fotosintesis itu pertukaran gas oksigen dan juga gas karbon dioksida dapat berlaku dengan baiknya ketika proses fotosintesis. Okey, kita teruskan pula dengan larutan isotonik. Okey, bila larutan isotonik, apa yang berlaku? Seperti yang kita telah belajar, di sini tiada perubahan yang akan berlaku. Kenapa? Kerana kadar pertukaran air masuk dan keluar daripada sel adalah sama. Jadi memang ada yang keluar dan ada juga yang masuk. Jadi sel dapat mengekalkan bentuk yang normal. Okey, last sekali, bila sel ni dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, okey, apa yang akan berlaku? Macam yang anda dapat lihat dalam modul yang telah disediakan. Okey, sekarang ni sekarang ni apa yang berlaku adalah ini adalah membran sel ataupun membran plasma. Jadi sekarang ni membran ni akan bergerak menjauhi dinding sel. Jadi sekarang ni yang masuk ke sini adalah air larutan hipertonik itu. Sebab itulah kalau kita masukkan buah ke dalam larutan garam, kalau diikutkan air akan keluar dari dalam membran plasma, tetapi dari sel yang akan keluar. Tapi kenapa kita masih boleh merasai masin dalam makanan yang kita makan tu? Inilah yang berlaku kerana larutan hipertonik ini masih boleh masuk ke dalam sel, tetapi tidak dapat merentasi membran plasma. Kerana membran plasma adalah satu membran yang merupakan bersifat telak memilih. Jadi bila kita kata telak memilih, maksudnya dia hanya membenarkan setengah bahan sahaja merentasi dia, maka bahan-bahan yang besar tak boleh merentasi membran plasma. Apa yang akan berlaku? Air akan keluar daripada sel. Jadi kat sini kadar, okey, sekarang ni tengok poin kedua, vakuum dan sitoplasma sel mengecut menyebabkan membran plasma menjauhi dinding sel. Jadi proses ini dikenali sebagai plasmolisis. Okey, plasmolisis. Jadi sel akan berada dalam keadaan flasid dan kurang segah. Jadi sel akan menjadi layu. Sebab tu kita tengok kalau pokok ni, kalau kita tak siram dalam jangka masa yang panjang, dia akan menjadi layu. Okey, sekiranya plasmolisis berterusan, sel tumbuhan akan mati. Maka kalau contohnya kalau kita tanam pokok, kita tak siram pokok tu dalam tempoh masa yang panjang, apa yang akan berlaku? Pokok itu akan mati. Okey, jika sel tumbuhan yang telah mengalami plasmolisis dipindah ke dalam larutan hipotonik seperti air, suling air memasuki sel dan sel akan menjadi segah semula, dan fenomena ini dikenali sebagai diplasmolisis. Okey, kita dapat tengok kat sini perbezaannya. Sebab kalau contoh sel ni, kalau walaupun kita tengok dia dah mengalami plasmolisis, air dah meresap keluar, tapi yang bagusnya apabila kita masukkan semula ke dalam larutan isotonik, apa yang akan berlaku? Sel akan mengalami semula diplasmolisis. Okay. Itulah yang akan berlaku. Jadi saya harap anda semua jelas apa yang akan berlaku pada sel haiwan dan sel tumbuhan apabila dimasukkan di dalam larutan isotonik, hipotonik dan juga hypertonik. Okey, kita teruskan dengan terakhir sekali dalam sesi pengajian kita, iaitu kesan dan aplikasi osmosis dalam kehidupan seharian.
Okey, kita tengok kesan dia. Penting ke tak penting ya? Sebenarnya tak ada sesuatu yang ada kat dunia ni tak ada kepentingan dia. Setiap sesuatu yang wujud dekat dunia ni, walaupun kadang-kadang kita nampak macam tak elok, tapi sebenarnya semua tu ada kebaikannya yang tersendiri. Kita tengok contohnya. Okey, contoh yang pertama, kesan dan aplikasi. Okey, kita bukan sekadar belajar kesan, tapi kita tengok sekali aplikasi kesan tersebut. Okey, kesan osmosis ni. Kita tengok pertama, kelayuan tumbuhan. Okey, sekarang ni macam yang kita tengok kelayuan. Okey, pertama sekali kelayuan tumbuhan. Memang kenapa kita sebut kelayuan tumbuhan? Okey, kalau anda perasan ni, kelayuan tumbuhan. Okey, kita tengok dalam buku tu, penggunaan baju berlebihan akan menyebabkan air tanah menjadi hipertonik terhadap subsel akar. Akibatnya, air akan meresap keluar dari subsel ke dalam tanah secara osmosis dan sel mengalami plasmolisis. Akhir sekali, tumbuhan akan menjadi layu dan mati jika air tidak dibekalkan serta-merta. Jadi kalau anda tengok, memanglah kadang-kadang sebab tu kita perlu memiliki ilmu. Memang ada setengah orang ni, setengah manusia ni dia tak tahu. Dia rasa memang memasukkan baja tu pada tumbuhan tu bagus, tapi kita mesti ada ilmu untuk memberi baja. Kenapa? Kerana baja ataupun nutrien yang berlebihan yang dibekalkan kepada tumbuhan, apa yang akan berlaku? Tanah ni akan menjadi hipertonik. Jadi apabila air di luar akar ni hipertonik, macam yang kita dah belajar, bila larutan tu hipertonik, air akan meresap keluar daripada sel. Apa yang akan berlaku? Air daripada pokok tu sendiri akan keluar ke dalam tanah, sebab dia nak mencapai keseimbangan. Jadi apa yang akan berlaku? Pokok ni akan kekurangan air. Bukan setakat pokok kekurangan air, nutrien pun tidak meresap masuk ke dalam tumbuhan ni. Apa yang akan berlaku? Tumbuhan akan layu dan akan sekali mati. Okey, seterusnya kita teruskan dengan proses pengawetan makanan. Okey, pengawetan makanan. Ni macam yang saya cakap tadi, pengawetan makanan. Okey, proses pengawetan makanan. Okey, osmosis dah dimanfaatkan dalam proses pengawetan makanan bagi memanjangkan jangka hayat makanan. Okey, sebab tu kalau kita perasan, kita buat ikan kering. Ikan kering tu rasa dia macam mana? Masin kan? Okey, lepas tu pula macam kita tengok kita jeruk buah yang kita buat tu, kita makan tu rasa dia pun masin kan? Kenapa? Sebenarnya kita mengaplikasikan proses osmosis ni lah, iaitu yang larutan hipertonik dimasukkan, sel tumbuhan tu dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Okey, apa yang berlaku? Osmosis telah dimanfaatkan dalam proses pengawetan makanan bagi memanjangkan jangka hayat makanan. Okey, makanan seperti ikan, buah-buahan, cendawan dan sayur-sayuran boleh diawet dengan menggunakan pengawet semula jadi. Contohnya garam, gula dan cuka. Jadi kita boleh guna garam, guna gula dan juga guna cuka. Jadi memang kalau kita ada berlebihan makanan, jadi untuk mengelakkan pembaziran, kita boleh awet makanan kita untuk kita guna untuk jangka masa yang panjang. Okey, seterusnya, kepekatan gula dan garam yang tinggi menjadikan larutan pengawet hipertonik terhadap makanan. Maka air meresap keluar daripada sel makanan secara osmosis. Makanan menjadi kontang dan pada masa yang sama bakteria serta kulat akan kehilangan air dan akhir sekali mati. Macam yang kita tahu, bakteria, kulat ni semua memerlukan kawasan yang lembap dan berair. Jadi apabila kita buat pengawetan makanan, contoh ikan kering lah, saya ambil contoh ikan kering. Okey, ambil contoh ikan kering. Ikan kering, kenapa ikan tu kering? Inilah yang berlaku sebenarnya. Bila kita masukkan ikan kering tu ke dalam air garam, garam yang pekat, apa yang akan berlaku? Air daripada ikan ni akan keluar dari sel. Bila dia keluar daripada sel, apa yang berlaku? Ikan ni akan jadi kering. Dan pada masa yang sama, bakteria yang wujud serta kulat yang wujud pada ikan ni tak dapat tinggal pada kawasan yang kering. Dia hanya sesuai untuk hidup di kawasan yang lembap. Jadi oleh itu bakteria dan kulat juga akan mati pada masa yang sama. Jadi kita dapat mengekalkan tempoh hayat makanan kita itu untuk jangka masa yang panjang. Cuka yang punya, okey, seterusnya kita ambil, sebab kita bukan hanya guna garam dan juga gula, kita juga boleh gunakan cuka kerana gula ni memiliki pH yang rendah. Apa pH yang rendah ni? Maksudnya berasid lah. Okey, bila kita kata berasid, cuka yang punya pH yang rendah menyebabkan tisu buah-buahan dan sayur-sayuran berasid dan menghalang pertumbuhan mikroorganisma dalam makanan yang diawet.